Terima kasih kerana memilih yang sahih dan berimbang. Berita perdana edisi Jumaat 2 Disember 2022. Saya Fathil Hidayat Ghazali. Dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Perdana Menteri Umum Barisan Kabinet malam ini. Pemulihan ekonomi fokus pentadbiran kerajaan perpaduan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Senarai anggota Kabinet Kerajaan Perpaduan akan diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebentar sahaja lagi. Beliau telah menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bagi mempersembah senarai anggota kabinetnya untuk mendapat perkenan baginda. Sesi menghadap berlangsung di Istana Negara pagi tadi. Kenderaan membawa Perdana Menteri tiba di perkarangan Istana Negara pukul 8.20 pagi dan keluar semula kira-kira 40 minit kemudian. Selepas itu, Datuk Seri Anwar bergerak ke Ipoh untuk menghadap Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah selain hadir ke beberapa program di kawasan parlimennya. Individu yang bakal dilantik menganggotai Kabinet Kerajaan Perpaduan diingatkan supaya sentiasa mengamalkan langkah penjimatan dengan berbelanja secukupnya mengikut keperluan. Perdana Menteri berkata fokus kini perlu tertumpu kepada pemulihan ekonomi negara. Satu mesyuarat khas bagi memperincikan aspek pengurusan kementerian akan diadakan bersama anggota Kabinet baru Isnin ini. Hari Isnin ini juga untuk menetapkan beberapa peraturan baru bagi Jemaah Menteri. Cara mereka mengurus kementerian, cara mereka berdamping dan bekerjasama dengan pejabat awam, cara mereka membuat pengumuman-pengumuman dasar dan cara jimat sebagai contoh untuk tidak membelanjakan lebih daripada yang sepatutnya. Saya bersyukur kepada Allah SWT kerana sekurang-kurangnya kita telah memulihkan sedikit keyakinan pelabur dan kelayakan antara bangsa dan dalam negara. Kita lihat umpamanya ringgit sudah diperkuat. Apa makna bila ringgit diperkuat? Bila ringgit itu diperkuat, maknanya kos import akan lebih kurang. Tidak terlalu mahal. Bila kos import itu dapat dikurangkan, kos barang makanan, ayam, ternakan, baja juga dapat dikurangkan. Selepas 8 hari dilantik sebagai Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar pulang ke kawasannya dengan menghadiri beberapa program. Ia merupakan acara pertamanya di luar Kuala Lumpur. Alhamdulillah, saya dalam acara pertama keluar dari Kuala Lumpur Putrajaya, saya pilih Tambun Perak. Dan saya telefon waktu malam, 2 malam yang lalu, Perdana Menteri Besar, dan saya ucap terima kasih kepada beliau dan Datuk Seri Kerajaan Negeri kerana dalam masa singkat membuat persiapan yang sangat permai mengajak rakyat itu bersama. Tentunya saya harus memulakan memanjatkan syukuran kepada Allah SWT dan ucap terima kasih kerana keputusan saya untuk memilih Tambun sebagai pengkalan penting dalam kerajaan Malaysia sekarang disambut baik oleh rakyat.
Lawatan sulung beliau ke Perak dimulakan dengan sesi menghadap Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah di Istana Kinta. Usai urusan tersebut, Datuk Seri Anwar menyertai program tinjauan dan ramah mesra bersama warga Parlimen Tambun di Pasar Tanjung Rambutan. Beliau meluangkan masa di kawasan tersebut bagi menzahirkan penghargaan kepada para pengundi yang telah mengangkatnya memegang jawatan utama negara ketika ini. Perdana Menteri kemudian menunaikan solat Jumaat di Masjid Muhammad Al-Fatih, Taman Jati sebelum menyertai kenduri rakyat yang bersebelahan dengan masjid tersebut. Setelah menunaikan tanggungjawab memilih kerajaan pada 19 November lalu, rakyat kini menaruh harapan yang tinggi kepada kerajaan perpaduan untuk menyelesaikan masalah rakyat, seterusnya menjadikan Malaysia lebih makmur. Untuk itu, kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar perlu fokus kepada isu rakyat di samping sentiasa mendengar suara mereka. Kita ikuti laporan pasukan Sahih Berimbang SB melalui wartawan Mohan Chinasamy memperincikan isu yang perlu menjadi fokus utama kerajaan perpaduan. Antara isu yang memerlukan perhatian kerajaan perpaduan ketika ini adalah usaha ke arah mengukuhkan perpaduan negara. Malah politik bersifat perkauman atau agama perlu sama sekali dielakkan ke arah pembentukan bangsa Malaysia yang kukuh. Saya sarankan pada menteri-menteri kabinet dan juga ketua-ketua politik supaya membuat program-program lebih mensifatkan ke masyarakat berbilang kaum dan juga lebihkan budaya belia-belia memahami semua latar belakang ataupun kebudayaan masyarakat, dan ini saya rasa boleh mengeratkan lagi tali persahabatan bersama semua masyarakat di Malaysia ini. Rakyat juga menaruh harapan tinggi agar kerajaan perpaduan dapat mengambil langkah segera untuk memulihkan ekonomi negara. Ini termasuk segera menangani kenaikan harga barang keperluan yang sangat membebankan rakyat. Fokus utama saya rasa adalah ekonomi, di mana ekonomi ini melibatkan semua rakyat, tak kira apa bangsa pun. Jadi saya ingin menyarankan kepada khususnya menteri yang berkenaan supaya dapat menarik pelapor asing masuk ke dalam negara kita, tingkatkan ekspor dan kita punya duit supaya jangan turun naikilah. Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan Ahmad Fahmi Muhammad Fazil pula yakin kos sara hidup dan perpaduan akan menjadi keutamaan kerajaan perpaduan seperti yang pernah dimaklumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini. Saya lihat isu utama ialah isu kos sara hidup, sama ada supply barang-barang ataupun harga barang itu sendiri. Masa yang sama saya lihat isu perpaduan. Ini satu perkara yang sangat penting. Kita nak elak daripada salah faham dalam masyarakat, mewujudkan peluang untuk bibit-bibit ini menjadi lebih tidak terkawal. Jadi bagi saya isu kos sara hidup dan isu perpaduan ini dua perkara penting yang perlu diusahakan oleh kerajaan perpaduan ini. Antara isu yang perlu diberikan fokus utama oleh kerajaan perpaduan yang bakal dibentuk adalah seperti berikut. Pertama, ekonomi. Kedua, perpaduan, dan ketiga adalah kos sara hidup. Ketiga-tiga perkara ini juga turut disebut oleh rakyat sebagai suatu perkara ataupun suatu isu yang perlu diselesaikan dengan kadar yang segera bagi membentuk negara sebagai sebuah negara yang aman, harmoni serta kukuh dalam pembangunan ekonomi. Mohan Chinasamy, RTN. Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul.
Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi. Anda masih bersama Berita Perdana. 10 ahli Dewan Negeri Pahang mengangkat sumpah jawatan dalam istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan angkat sumpah jawatan ahli-ahli mesyuarat Kerajaan Pahang di Istana Abu Bakar pekan. Istiadat berlangsung di hadapan pemangku Raja Pahang, Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. 8 ahli Dewan Negeri tersebut merupakan wakil Barisan Nasional BN, manakala 2 daripada Pakatan Harapan PH. 3 barisan Exco pada penggal lalu kembali disenaraikan, iaitu Ahli Dewan Negeri Benta, Datuk Seri Muhammad Sofi Tan Sri Abdul Razak, Ahli Dewan Negeri Kerdau, Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad dan Ahli Dewan Negeri Beba, Datuk Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif. Turut disenaraikan 7 muka baharu melibatkan Ahli Dewan Negeri Pramujaya, Datuk Muhammad Nizar Muhammad Najib. Selain itu, Ahli Dewan Negeri Muazzam Shah Razali Kasim, Ahli Dewan Negeri Pelangai, Datuk Seri Johari Harun, Ahli Dewan Negeri Guai, Datuk Sabariah Saidan dan Ahli Dewan Negeri Dong, Fazli Muhammad Kamal. 2 ahli Dewan Negeri daripada PH pula melibatkan Teruntum, Sim Chon Siang dan Triang Leong Yuman. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menggunakan bot kepada penduduk di Pekan sebagai persiapan menghadapi musim tengkujuh. Ketika bertitah kepada penerima, baginda berpesan supaya bot tersebut digunakan secara bersama penduduk lain yang terjejas banjir dan bukan untuk kegunaan sendiri semata-mata. 5 bot jenis fiber lengkap bersama jaket keselamatan itu dikurniakan Seri Paduka di perkarangan Masjid Sultan Ahmad Shah selepas menunaikan solat Jumaat bersama penduduk setempat. Turut berangkat pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah. Hadir sama Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail dan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak. Pada majlis itu, Seri Paduka turut berkenan menggunakan sumbangan peribadi selain makanan keperluan harian daripada Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang Muib kepada 150 asnaf. Kawasan kejadian tanah runtuh di Taman Bukit Berlian, Lobak dekat Seremban Negeri Sembilan diisytiharkan kawasan bencana. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Datuk Razali Abdul Malik berkata, runtuhan cerun berkenaan berpunca daripada aliran air luar biasa menyebabkan tanah menjadi lembut, seterusnya berlaku pergerakan. Siasatan awal Jabatan Bomba dan Penyelamat mendapati masih berlaku pergerakan tanah yang berisiko tinggi untuk menyebabkan runtuhan yang lebih besar. Sehingga 12.30 hari semalam, rekahan jalan akibat runtuhan semakin signifikan iaitu daripada beberapa inci lebar kepada kurang 2 kaki lebar. Berdasarkan penilaian awal pihak bomba, 12 unit rumah di kawasan berlaku runtuhan cerun adalah berisiko dan tidak selamat untuk diduduki. Semua penduduk terlibat bersetuju keluar daripada kediaman masing-masing sehingga siasatan lengkap dijalankan dan kerja baik pulih cerun selesai bagi mengelak berlaku kemalangan jiwa. Pusat Kawalan Operasi Bencana Seremban telah diaktifkan dan pos kawalan tempat kejadian beroperasi di lokasi. Kawalan di lokasi kejadian akan diuruskan mengikut mekanisme pengurusan bencana negara. Kadar aduan kes rasuah membabitkan penjawat awam menurun tahun ini berbanding 2021. Timbalan Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Razim Muhammad Nur berkata, setakat Oktober lalu sebanyak 5,222 maklumat diterima, lebih rendah berbanding tahun lepas 6,463 maklumat. Manakala dari tahun 2017 hingga Oktober 2022, sejumlah 5,599 tangkapan telah dibuat. 48.82% atau 2,546 merupakan penjawat awam dengan 50.7% daripadanya berusia 40 tahun ke bawah. Dari segi ketidakpuasan hati rakyat kepada penjawat awam, statistik yang kita ada nampaknya ada penurunan dari segi jumlah ketidakpuasan hati. Maknanya maksud saya itu jumlah aduan yang diterima oleh SPRM terhadap penjawat awam.
ya, dari segi statistik tangkapan atau pensiasatan dia masih lagi sama dengan yang lain dalam sekitar hampir separuh daripada jumlah tindakan-tindakan yang diambil oleh SPRM, tindakan penguatkuasaan, iaitu tangkapan dan juga bilangan kesihatan yang melibatkan penjawat awam. Hampir separuh daripadanya melibatkan penjawat awam. Beliau berkata demikian selepas melancarkan pelan anti rasuah organisasi OACP Jabatan Penyiaran bagi tempoh 2021-2025 sempena sambutan Hari Integriti 2022 Angkasa Puri Kota Media. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC komited dalam mempercepat kajian menyeluruh ke atas kerangka perundangan dalam talian. Pengerusi interimnya Tan Sri Muhammad Salim Fatihdin berkata, ini bagi menangani penyebaran isu perkauman serta kandungan yang dapat mewujudkan perpecahan dalam kalangan masyarakat di negara ini. Kerangka kawal selia dalam aspek pelesenan, kesesuaian hukuman atau penalti semasa serta keperluan untuk memperkenal undang-undang baharu perlu dikaji semula. Ini bertujuan mengatasi penyebaran kandungan-kandungan yang mengancam keselamatan serta keharmonian negara di media sosial. Bagi menangani kandungan yang berbaur provokatif, negara serantau telah memperkenal undang-undang dalam mengawal selia platform penyedia perkhidmatan media sosial. MCMC menasihatkan agar semua pihak menghormati semua kaum dan agama serta institusi raja dengan mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara. Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemaskini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my. Bertemu kembali. Usaha awal mereformasi pentadbiran kerajaan yang dilaksana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tepat pada masanya. Setiausaha Agung Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC Kamarul Baharin Mansor berpendapat langkah itu penting bukan sahaja bagi mengelak pembaziran dana negara, malah memberi mesej positif kepada pelabur. Pendirian Perdana Menteri yang mahukan setiap kelulusan perolehan perlu melalui tender mampu mengawal ketirisan dan mencegah rasuah di semua peringkat. Kamarul berpendapat peraturan tersebut wajar diperluas kepada GLC dan GLIC. Kerajaan turut dicadang memberi tumpuan kepada usaha mengurangkan jurang gaji pekerja dan pengurusan tertinggi bagi kedua-dua entiti tersebut. Tempoh pelantikan Ketua Pegawai Eksekutif GLC dan GLIC pula dihadkan kepada maksimum 8 tahun. Tujuannya mengelak rasuah dan salah guna kuasa yang memberi kesan kepada pencarum. Bagi memenuhi keperluan keuangan pelanggan, Bank Rakyat menawarkan kadar keuntungan 2.15% bagi produk pembiayaan peribadi AI. Ketua Pegawai Perbankan runcitnya, Zulkarnain Tamam berkata, kadar terendah pernah ditawarkan itu bertujuan memberi penjimatan dan lebihan tunai kepada pelanggan. Kadar istimewa ini ditawarkan kepada pelanggan baharu dan sedia ada bermula 1 Disember hingga 30 Disember 2022 tanpa sebarang jumlah minimum pembiayaan. Kami amat prihatin tentang peningkatan kos sara hidup dan salah satu formula untuk mengatasi masalah ini ialah mengurangkan beban perbelanjaan. Ya, sekarang kita ikuti pengumuman Kabinet Kerajaan Perpaduan oleh Perdana Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan salam sejahtera. Terima kasih atas kesediaan untuk bersama-sama dalam majlis pengumuman pembentukan Jemaah Menteri yang baru. Sebenarnya ada beberapa anggapan bahawa pengumuman itu didahulukan. Saya nak jelaskan bahawa saya telah menetapkan dari awal pengumuman adalah 8.15 malam. Yang menetapkan awal itu hanya rakan-rakan yang berminat untuk menyegerakan, sebab itu disebut jam 5 yang baru saya sampai dari Tambun dan Ipoh tadi setelah menghadap Wah Duli Yang Maha Mulia, paginya yang di-Pertuan Agong, lepas itu Sultan Perak dan kemudian majlis bersama rakyat di Tambun. Kabinet ini atau Jemaah Menteri ini adalah Jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan. Maka ada beberapa prinsip yang diterima pakai untuk merangkul semua kekuatan induk dan dukungan berikutnya. Kekuatan induk itu adalah Pakatan Harapan yang mencatat jumlah undi terbanyak dan ahli parlimen terbesar. Diikuti oleh Barisan Nasional yang memilih itu bersama dan GPS Sarawak. Ketiga tunggak ini telah sepakat bukan sahaja dalam membentuk Jemaah Menteri tetapi menetapkan beberapa dasar utama. Governance atau tata kelola yang baik dan juga keutamaan memacu pertumbuhan ekonomi dan mengurangkan beban rakyat dari sudut kos sara hidup. Kesepakatan ini memungkinkan kita kemudian melebarkan jaringan kepada GRS dan sekarang ini selain dari warisan APCO yang sedia ada. Ini bermakna kekuatan kerajaan perpaduan dalam parlimen sudah mencecah sekitar 2/3. Jadi dengan mandat ini ia telah memberi keyakinan kita untuk membentuk suatu barisan jemaah menteri yang lebih padu dan akan bekerja sebagai satu pasukan dan menumpukan perhatian dalam soal pemacuan pertumbuhan ekonomi yang segar dan menumpukan perhatian kepada permasalahan rakyat. Dengan ini saya akan mengumumkan Barisan Jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Menteri Keuangan. Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Haji Fadillah bin Yusof. Menteri Pengangkutan Loke Siu Fook atau Anthony Loke. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad bin Sabu. Menteri Ekonomi Muhammad Rafizi bin Ramli. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Nga Ko Meng. Menteri Pertahanan Muhammad bin Haji Hassan. Menteri Kerja Raya
Alexander Nanta Linggi. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution bin Ismail. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid bin Nordin. Menteri Sains dan Teknologi Chang Li Kang. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Betty Shukri. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Salahuddin bin Ayub. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urusan Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Sri Azalina Betty Osman. Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi bin Nik Ahmad. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Iwan Benedict. Menteri Luar Negeri Datuk Seri Zamri bin Abdul Kadir. Menteri Pelancongan Datuk Seri Tiong King Sing. Menteri Komunikasi Digital Ahmad Fahmi bin Muhammad Fadil. Menteri Pendidikan Fadlina binti Siddiq. Menteri Perpaduan Negara Agu Anak Dagang. Menteri Agama Ketua Mahkamah Syariah sekarang, Ketua Hakim Mahkamah Syariah Datuk Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Makhtar. Menteri Belia dan Sukan Yu Xiao Suan atau Hana Yu. Menteri Kesihatan Dr. Zaleha Betty Mustafa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urusan Sabah dan Sarawak Armizan bin Muhammad Ali. Sementara itu, urusan kerajaan khususnya Kementerian Kewangan akan dibantu oleh beberapa penasihat yang tidak akan mengambil upah. Ia akan diketuai oleh penasihat Petronas Tan Sri Hassan Marekan. Okey, ada soalan? Setelah mengangkat sumpah jam 3 petang esok, insya-Allah, dan diperkenan oleh Kebahdulian Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong, saya akan mengadakan pertemuan khas dengan menteri-menteri supaya beberapa peraturan dan hala tuju dan kaedah baru diperkenalkan dengan maksud memusatkan usaha dalam kerja mereka, menjalankan kerja dan mengelakkan segala kecurigaan tentang kemungkinan pembaziran, rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Saya telah menetapkan bahawa dalam Jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan yang diutamakan adalah soal tata kelola dan good governance dan isu
yang boleh atau langkah-langkah yang harus diambil untuk meringankan beban rakyat, sementara fokus utama tetap pemacuan ekonomi. Baik. Terima kasih. Berapa penjimatan yang boleh dibuat dengan pengurangan saiz kabinet dan juga pengurangan gaji keluar? Penjimatan sebenarnya itu adalah sekiranya kita dapat mengelakkan pembaziran, mengurangkan perbelanjaan yang sia-sia, yang seperti mana saya sebut yang dimulakan oleh pejabat Perdana Menteri sendiri. Tentunya penjimatan tidak terlalu banyak dengan pengurangan jumlah menteri ini, tetapi ia satu permulaan memberikan signal yang jelas kepada rakyat bahawa jemaah menteri Kerajaan Perpaduan dengan kekuatan pejabat awam yang diketuai oleh Tan Sri Ketua Setiausaha Negara akan memastikan jaminan ini dilaksanakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Festival Filem Malaysia ke-32 sampai ke kemuncaknya. Kelainan FFM ke-32 kali ini turut mengangkat karyawan veteran. Untuk perkembangan terkini malam kemuncak itu terus sahaja bersama Aisyah Yatim di Angkor Melaka. Aisyah, silakan. Ya, seperti anda sedia maklum, saya kini berada di malam kemuncak Festival Filem Malaysia ke-32 yang berlangsung di Angkor Melaka. Seperti anda lihat di belakang saya ini adalah peminat-peminat yang menanti kehadiran artis-artis kita dari pukul 7.30 malam tadi. Kelihatan juga artis-artis seperti Normada Manhuri, Mubarak Majid dan juga Nolia Gaini. FFM ke-32 kali ini bakal menyaksikan 31 kategori yang dipertandingkan. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut siapakah pemenangnya, terus saksikan FFM ke-32 di saluran TV2 pada pukul 9 malam nanti. Jadi saya kira itu sahaja perkongsian saya setakat ini. Kita kembali semula ke Angkasa Puri. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada hari ini dengan memberi penumpuan kepada amaran yang sedang berkuat kuasa, iaitu amaran hujan lebat berterusan peringkat waspada yang telah ditandakan dengan warna kuning dan juga jingga, iaitu melibatkan kawasan di sekitar perairan pantai timur Semenanjung Malaysia. Dan juga Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran angin kencang berserta laut bergelora bagi kategori pertama dan juga kedua, melibatkan kawasan perkapalan dan juga perairan Kondor, Tioman, Reef North dan juga layang-layang. Pada masa yang sama juga, Met Malaysia mengeluarkan amaran kenaikan paras air laut di perairan negeri tersebut yang mana ianya bersiko kepada limpahan air laut di pesisir pantai. Seterusnya kita lihat pula kepada paparan imej satelit pada ketika ini. Dilihat kelompok awan aktif kini sedang berada melibatkan kawasan di sekitar pantai timur Semenanjung Malaysia dan juga di bahagian utara Semenanjung Malaysia. Dan hal ini boleh mengakibatkan keadaan hujan berserta ribut petir dan juga keadaan cuaca lembap di bahagian pantai timur dan juga utara Semenanjung Malaysia. Bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, kelompok awan aktif lebih tertumpu di bahagian negeri Sarawak, manakala bagi negeri Sabah dilihat tiada kelompok awan aktif pada ketika ini. Pada paparan gema radar pada ketika ini menunjukkan hujan berserta ribut petir lebih tertumpu di hampir keseluruhan Semenanjung Malaysia, terutamanya di negeri-negeri yang melibatkan yang telah dikeluarkan amaran, itu di utara dan juga di pantai timur Semenanjung Malaysia. Manakala hujan dan ribut petir juga turut dikeluarkan di bahagian pantai barat, itu di negeri Perak, di negeri Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga sedikit di negeri Johor, dan kita jangkakan untuk keadaan hujan ini boleh berlarutan sehingga ke awal pagi nanti. Bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan hanya tertumpu di bahagian pedalaman negeri Sarawak dan dijangkakan keadaan hujan ini akan kembali reda sedikit masa sahaja lagi.
Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ya, tentu sekali kita tak sabar nak mendengar perkembangan Piala Dunia. Tetapi sebelum tu ada cerita hoki dulu. Ya, ada perincian lanjut bersama dengan penyampai kita, Akhtar Hamzah dalam edisi Sukan. Silakan. Akhtar. Spirit Tigers cemerlang di Afrika Selatan. Kejutan Jepun, Igawan Jerman. Assalamualaikum, terima kasih Fatil dan juga Margaret. Kita mulakan dengan kejohanan hoki Piala Negara-Negara FIH di Afrika Selatan. Skuad lelaki senior negara berjaya melangkah ke pusingan separuh akhir dengan penuh bergaya selepas membenam Jepun 5-1 pada aksi terakhir kumpulan B semalam. Kemenangan itu sekaligus menyaksikan Malaysia mengumpul 6 mata untuk muncul naik juara kumpulan menerusi 2 kemenangan di belakang Korea Selatan yang mengutip 9 mata. Pada perlawanan di Stadium NWU Astro Potchefstroom itu, skuad kendalian A, Arul Sevaraj, tidak perlu menunggu lama untuk muka tirai jaringan seawal minit kedua menerusi Muhammad Najib Abu Hassan. Bagaimanapun Jepun menyamakan kedudukan menerusi Kosei Kawabe pada minit ke-5. Tersentak dengan jaringan itu, skuad Spirit Tigers terus melancarkan serangan bertali arus yang akhirnya membuahkan hasil apabila Muhammad Aminuddin Muhammad Zain menyempurnakan pukulan sudut penalti pada minit ke-23 sebelum Faizal Sari membuat gol ketiga melalui jaringan padang pada minit ke-34. Malaysia yang berada di ranking ke-10 dunia terus menampilkan aksi cemerlang apabila meledak gol keempat hasil jaringan padang Muhammad Najib sebelum Muhammad Ashran Hamsani mencetak gol kelima juga menerusi jaringan padang selang seminit kemudian. Malaysia dijadual menentang Ireland pada aksi separuh akhir esok. Sementara itu, kejayaan Malaysia melangkah ke peringkat separuh akhir memberi satu kepuasan buat ketua jurulatih A. Arul Selvaraj. Menurut Arul, ia juga satu peningkatan dan kematangan yang dipamerkan anak-anak buahnya sepanjang kempen ini. Satu kemenangan yang banggakan dan kemenangan yang besar. Dan juga menunjukkan kematangan player untuk menguasai perlawanan. Maknanya kita kena gunakan perlawanan-perlawanan macam ini untuk meningkatkan lagi semangat kita dan juga kepercayaan pasukan. Arul juga mahu pemain negara segera melupakan kejayaan ini dan fokus kepada pertemuan dengan Ireland di separuh akhir petang esok. Target matlamat yang pertama adalah untuk qualify ke semifinal. Kita dah achieve tu. So hari ini berehat. Esok is an off day. So mereka perlu berehat dengan betul. Rehat, makan dan tidur dengan betul. Rest minda mereka dan emosi mereka. Dan keluar untuk bermain separuh akhir. Beralih ke perkembangan bola sepak, penyerang muda Kuala Lumpur City FC Muhammad Hakimi Azim Rosli bertekad membalas kepercayaan ketua jurulatih Kim Panggon yang memanggilnya menjalani kem latihan skuad Harimau Malaya. Ini panggilan pertama buat Hakimi dalam skuad kebangsaan yang kini sedang melakukan persiapan kesaingan Piala AFF 2022. Meskipun terpaksa bersaing dengan pemain lebih senior, namun pemain berusia 19 tahun ini berazam merebut tempat dalam skuad terakhir yang akan dibawa ke kempen itu nanti. Di bawah Coach Kim Panggon, saya boleh belajar sesuatu pengalaman yang sangat luar biasa daripada Coach Kim Panggon. Bagi saya amat sukarlah untuk saya nak untuk adapt lah dengan ni, tapi saya cuba
dari segi taktikal, training. Sebab saya baru 19 tahun, so banyak lagi benda-benda yang saya kena belajar. Dalam pada itu, seorang lagi pemain yang pertama kali dipanggil, Sergio Aguero, menyifatkan peluang mewakili Malaysia adalah sesuatu yang terbaik dalam kerjanya. As a football player, all the football players work very hard to be here, so I'm not surprised because who knows me, I work very hard in the training, and then unlucky I cannot play in the whole year. I play short time, but the coach is good and he have their own scout, so I think he was choosing me by what he see in the training. Mereka ditemui media pada latihan hari ketiga skuad negara di Wisma FAM. Terengganu FC TFC memulakan langkah awal dengan mengikat penyerang import baharu Sonny Nordeh bagi memperkuat cabaran musim depan. Ketua Pegawai Eksekutifnya Abdul Rasid Jusuh berkata pemain kelahiran Haiti berusia 33 tahun itu telah menandatangani kontrak selama setahun. Jelasnya, sebelum menyertai TFC, Nordeh yang juga pemain kebangsaan Haiti pernah mencipta nama dengan pasukan Melaka United. Nordeh yang akan menyarung jersey nombor 11 bakal beraksi di posisi serangan dan sayap bergantung kepada taktikal yang dirangka Ketua Jurulatih baru skuad penyu Tomislav Steinbruckner. Tambah Ebi Rasid, Nordeh memiliki kualiti penyerang yang sangat baik ketika beraksi dengan Melaka United dan berharap dapat menguatkan jentera di posisi berkenaan musim depan. Sementara itu, Nordeh berkata antara faktor yang mendorongnya memilih untuk bersama TFC ialah peluang beraksi di pentas Piala AFC selain kagum dengan sokongan peminat tegar pasukan tersebut. Menjelang jelajah dunia akhir Persekutuan Badminton Dunia BWF, pengarah kejurulatihan beregu BAM Rexy Mainaki enggan terburu-buru meletakkan sasaran tinggi melibatkan gandingan beregu lelaki dan beregu wanita negara. Rexy sebelum ini meletakkan sasaran buat gandingan Aaron Chia So Wee dan Pelitan M. Tina untuk melepasi peringkat kumpulan. Bagaimanapun, beliau menjelaskan bakal menilai semula sasaran itu setelah undian membabitkan pemain diketahui pada 5 Disember ini. Jelasnya, penilaian semula itu juga bagi memastikan tiada tekanan diberikan ke atas pemain-pemain negara. Selain Aaron, Wee dan Pearly Tina, 4 lagi beregu Malaysia akan beraksi di jelajah dunia akhir itu yang akan berlangsung di Bangkok, Thailand pada 7 hingga 11 Disember ini. Antaranya Ong Yusin, Teo Yi, Vivian Hu, Lim Chiu Sian dan 2 beregu campuran profesional Go Sun Huat, Shevan Lai Jimmy dan Tan Kian Meng Lai Peijing. Menjelang kejuaraan Wushu Remaja Dunia di Tangerang, Indonesia, Persekutuan Wushu Malaysia meletakkan sasaran untuk membawa pulang 7 pingat emas bagi menyamai pencapaian pada edisi 2018 di Brazil. Presidennya, Dato' Chong Kim Fat berkata, selain atlet berpotensi besar, Brian T. Kai G, harapan turut disandarkan ke atas 15 lagi atlet yang kebanyakannya muka baru. Wushu Malaysia ingin menalu-alukan dan beliau turut yakin sasaran itu mampu dicapai berdasarkan persiapan rapi yang dirangka, termasuk mengadakan sesi sparring bersama atlet senior negara. Budak-budak ini kita sudah memberikan maklumat yang penting sampaikan negeri. Negeri kita ada tempat 16, dia kerjasama dengan Federation, dia sudah training dengan budak. So last 2 months kita hantar ke team untuk selection itu, kita memang tengok banyak potensial yang baru. Sebab itu saya pelani cakap mungkin kita to'al kuat-kuat sama dengan semua rakyat Malaysia, kita akan lebih dari sasaran yang kita yang sudah disiap 7 emas. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan jalur gemilang kepada kontijen Wushu Malaysia di ibu negara. Pada edisi 2018, Malaysia cemerlang dengan membawa pulang 7 emas, 5 perak dan 9 gangsa.
Lebih 40 negara bakal mengambil bahagian dalam kejohanan edisi kali ini yang berlangsung esok hingga 11 Disember nanti. Kita teruskan dengan perkembangan Piala Dunia FIFA 2022 Qatar. Jepun sekali lagi membuktikan reputasi mereka sebagai giant killer apabila bangkit menewaskan juara 2010 Spanyol 2-1 dalam aksi terakhir kumpulan E awal pagi tadi. Lebih menakjubkan, kejayaan itu menyaksikan skuad Blue Samurai atau Samurai Biru muncul juara kumpulan sekaligus layak ke pusingan 16 pasukan terbaik. まずは、世界最高峰の、実力がある、スペインとのこの戦いで、非常に難しく厳しい戦いになるということは試合の前から予想してましたが。Y hoy pues no estoy nada contento, la verdad. ¿Para qué te voy a engañar? Nos hemos clasificado, pero yo quería haberlo hecho como primero de grupo y ganando nuestro partido. No ha podido ser porque Japón ha tenido, en 5 minutos nos ha hecho 2 goles. Sementara itu, juara 4 kali Jerman atau Die Mannschaft terpaksa menelan hakikat pulang lebih awal dalam Piala Dunia kali ini. Kemenangan 4-2 ke atas Costa Rica pada aksi terakhir kumpulan E gagal membantu mereka untuk ke pusingan 16 pasukan terbaik apabila menamatkan saingan di tangga ketiga. Jorhir ke atas Costa Rica awal pagi tadi. Sementara itu, Ketua Jurulatih Jerman Hansi Flick enggan memberi alasan terhadap juara dunia 4 kali itu tersingkir di peringkat kumpulan. Es gibt so vieles, aber ich will nicht so sehr nach Ausreden suchen. Es sind einfach Dinge, wir haben, ich glaube, gegen Spanien das richtig gut gemacht. Wir haben sehr eng, sehr kompakt gehalten. Man braucht natürlich auch die Laufbereitschaft betrifft, das wäre es gewesen. Und einfach dann zum Schluss nochmal sich auch dann belohnen für so ein Spiel, das wäre. Kegagalan ini pastinya mencela reputasi Jerman yang menjulang gelaran Piala Dunia keempat pada edisi 2014 di Brazil. Ia turut mengulangi kembali. Edisi Sukan 2 Disember berakhir di sini. Saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah. Assalamualaikum, insyaAllah kita jumpa lagi dan kita kembali bersama Fatil dan juga Mac. Silakan. Pemerintah China mula melonggarkan arahan perintah berkurung dan ujian saringan COVID-19 di beberapa bandar. Tindakan itu dibuat susulan tunjuk perasaan berterusan oleh penduduk yang marah terhadap sekatan COVID-19 berlanjutan di Republik itu. Protes besar-besaran ini tercetus apabila sebuah blok kediaman di Urumqi, Xinjiang terbakar hingga meragut 10 nyawa pada minggu lalu. Penduduk di blok tersebut tidak dapat menyelamatkan diri kerana perintah berkurung COVID-19. Hampir 3 tahun selepas pandemik bermula, China masih melaksanakan polisi sifar kes COVID-19. Pihak berkuasa Chile mengeluarkan amaran berjaga-jaga kepada penduduk negara itu susulan sebuah gunung berapi di Villarrica mula mengeluarkan asap dan lava. Pemantauan menyeluruh terus dilakukan dan maklumat mengenai risiko letupan dikemas kini dari masa ke masa. Pelan pengurusan bencana sudah disediakan jika letupan berlaku, termasuk pembukaan pusat pemindahan sementara untuk penduduk terjejas. New Delhi pula sekali lagi dilanda jerebu teruk. Kawasan sekitar bertukar kelabu hingga menghadkan jarak pandangan. Ramai penduduk mengalami sesak nafas dan sakit mata berikutan kualiti udara yang sangat buruk. New Delhi antara bandar paling tercemar di dunia dengan pelbagai sisa beracun dilepaskan kilang dan egsos kenderaan selain asap daripada pembakaran ladang. Anggota keselamatan dan pasangan bakal menunaikan tanggungjawab sempena pengundian awal PRU ke-15 bagi Parlimen Padang Serai Kedah dan Dewan Negeri Tioman Pahang esok.
Satu pusat pengundian awal melibatkan 2 saluran awal akan dibuka bagi Parlimen Padang Serai, manakala 2 pusat pengundian awal dengan 2 saluran untuk Dun Tioman. Menurut senarai daftar pemilih pilihan raya yang digunakan bagi kedua-dua pilihan raya ini, terdapat 76 anggota polis bagi Parlimen Padang Serai, manakala 262 anggota polis di Dewan Negeri Tioman. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menyarankan semua pihak yang hadir ke pusat mengundi esok agar mematuhi prosedur operasi standard pelindungan diri. SPR sebelum ini menetapkan hari pengundian PRU ke-15 bagi Parlimen Padang Serai ditangguhkan kepada 7 Disember berikutan kematian calon Pakatan Harapan M. Karupaya pada 16 November. Manakala pengundian Dun Tioman ditangguhkan susulan kematian calon Perikatan Nasional Mat Yunus Ramli pada pagi hari pengundian 19 November lepas. Ya, Mac. Convocation dan bunga ini memang tak dapat dipisahkan. Dan saya kira mesti Mac dapat bunga waktu konvo dulu. Saya nak hadiah lain tapi dapat bunga dan bunga tu saya bagi pada orang lain. Tak apa. Kita terima sajalah. Dia ibarat seperti buah-buahan yang diberikan kepada pesakit di hospital. Betul. Jadi apa pun sebenarnya malam ini kita ada cerita berkenaan dengan hadiah itu dalam segmen hashtag. Saksikan. Sering kita lihat rakaman pengembaraan bermotor bersama teman-teman dikongsikan di laman media sosial. Namun lain pula dengan pemuda asal India ini yang memilih mengembara dengan anjing peliharaannya di laluan bermotor tertinggi di dunia di Ladakh. Video Chow Sureng Rajkonwa dan anjingnya Bella menunggang di beberapa lokasi yang indah ditonton lebih 1 juta dan meraih lebih 250,000 tanda suka. Warga emas menunggang basikal itu biasa, namun menunggang sambil melakukan beberapa helah itu luar biasa. Rakaman video pendek seorang warga emas berbasikal dalam hujan dengan beberapa aksi menarik seperti melepas pemegang tular di laman Twitter. Warga emas berkenaan turut mencuri perhatian dengan helah lain, termasuk aksi kayuhan laju dan mengangkat kaki melepaskan pedal pengayuh. Aksi tersebut mencuit hati netizen. Set jambangan bunga ataupun belon nota tahniah antara hadiah yang biasa kita lihat setiap kali majlis convocation. Namun demi mencari kelainan dan memberikan kejutan kepada adik kesayangannya, seorang abang menghadiahkan kain rentang dengan cetakan wajah adiknya yang meraih perhatian di media sosial. Ternyata kejutan yang diharapkan menjadi kenyataan apabila adiknya yang mahukan hadiah lain daripada yang lain pada majlis convocationnya teruja menerima hadiah berkenaan. Inilah yang dipanggil kaedah di luar kotak untuk menghargai orang. Kalau saya bagi makanan je cukup. Tak apa, ini bukan hari-hari kita konvo. Kita buat sesuatu yang akan diingati sampai bila-bila, Mac. Betul. Apapun paparan itu menutup berita perdana edisi 2 Disember 2022. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Dan kepada seluruh anggota Kabinet Baharu Kerajaan Perpaduan, kami ucapkan selamat menjalankan tugas dan amanah yang digalas. Ya, yang sahih di berita RTM. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam hormat.